Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba yang dikasihi anak-anak serta para pencinta ilmu sekalian, kita berhenti hari tu. Minta maaf kemarin kerana ada beberapa masalah teknikal. Kita tak dapat meneruskan pengajian kita. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung apa yang telah kita sempat sebut pada hari Ahad. Iaitu kita baru masuk tentang tajuk Al-Hajbu. Al-Hajbu iaitu hijab yang mana kita dah sebut hari itu sepintas lalu, iaitu halangan daripada mewarisi harta. Halangan terhadap seorang waris yang asalnya mereka ini tersenarai dalam 25 orang pewaris harta. Sama ada daripada lelakinya 15 orang atau perempuannya 10 orang. 25 orang ni tiba-tiba ada sesuatu yang menyebabkan mereka terhalang daripada mewarisi harta. Maka yang itulah yang disebut sebagai al-hajbu fil irsi, fil miras. Tetapi daripada 25 orang tu, berapa selalu kita sebut 25 orang ni, daripada 25 kita ada 5 orang yang wajib dapat. Maknanya tidak ada halangan. Wajib dapat daripada harta pusaka seseorang. Tidak dapat, tak ada siapa-siapa pun yang boleh menghalang mereka kecuali jika mereka ini ada mawanya, ada sifat-sifat tertentu. Yang mana kita sebut hari itu, yang kata al-hajbu itu dia terbahagi kepada dua, iaitu sama ada bil wasfi. Yang ni lah ni. Kita terhijab, terhalang kerana ada satu sifat. Sifat yang mana merupakan halangan, iaitu sifat dia bunuh si mati, ataupun kerana berlainan agama, ataupun kerana dia hamba. Ini adalah 3 sifat yang menghalang seseorang daripada mewarisi harta si mati. Hatta kepada 5 orang yang tadi. Maknanya kita sebut dah, kalau daripada 25 orang, ada 5 orang yang wajib. Yang wajib dapat, tidak boleh tak dapat. Kita kata mesti dapat. Kecuali jika mereka ini mempunyai mana-mana sifat daripada 3 sifat ini. Barulah mereka ni tak dapat 5 orang ni. Adapun yang satu lagi kita sebut sebagai hijab apa dia? Hajbu bil syakhsi. Hajbu bil syakhsi, terhijab kerana individu tertentu. Hijab kerana individu tertentu inilah yang terbahagi kepada 2, iaitu nuqsan dan hirman. Iaitu hijab yang mengurangi habuan daripada 1/2 ke 1/4. Dia kurang. Contohnya suami apabila tak ada anak si mati dapat 1/2. Tetapi kerana ada anak, terhijab dengan anak itu, tapi hijab dengan anak itu tidaklah sehingga mengharamkan dia mendapat harta, tetapi mengurangkan habuan dia daripada setengah menjadi 1/4. Yang ni contoh untuk hajbu nuqsan. Adapun hajbu hirman, iaitu terhalangnya seseorang daripada mendapat keseluruhan harta kerana ada seorang yang lain. Contohnya cucu apabila ada anak. Cucu lelaki apabila ada anak. Tak kira cucu lelaki, cucu perempuan. Maksudnya kalau ada anak lelaki je, ada anak si mati, anak lelaki si mati, maka cucu tak lagi berhak untuk mendapat harta daripada tok wan dia yang mati. Jadi kemarin ada persoalan, ada seorang yang menghubungi, bertanyakan masalah dia. Dia kata ayah dia mati. Masa ayah dia mati, tok dia ada lagi. Ayah ni 2 beradik saja. Ayah 2 beradik saja. Maksudnya ayah dia dengan seorang ni maksu lah, kita kata perempuan. Ayah dia mati ni meninggalkan maksu saja, 2 beradik je perempuan. Kemudian selepas pada tu tok dia meninggal, iaitu ibu kepada ayah dia. Maksudnya kita kata seorang tu mati ni kita katalah Tok Mah. Tok Mah mati. Tok Mah ni ada 2 anak. Kita kata seorang nama Ali, seorang nama Zainab.
masa Tok Moh mati, Ali dah pun mati terlebih dahulu. Okey? Tapi Ali ni ada anak-anak dia. Ada Ibnun, ada Bintun contohnya. Okey. Maka apabila masa Tok Moh mati, orang kata apa dia? Depa kata, adik-beradik kata kat depa ni kata hak yang kepada anak-anak Ali ni, habislah. Hampa tak dapatlah pewarisan harta daripada Tok Moh. Pasal apa? Pasal pok hampa dah mati dulu dah. Depa kata tu patah titi. Depa kata hak ni patah titi. Sedangkan dalam keadaan ini, yang nikah macam ni tak nama patah titi. Pasal apa tak nama patah titi, Ahmad? Sebab Ali tu lelaki. Ada anak lelaki. Sebab sebab apa Zia? Ada beradik lain. Melainkan Sebab dia tinggal Zainab seorang saja perempuan. Kalau yang tinggal tu anak Tok Moh ni, masa Tok Moh mati, Ali dah mati. Tapi kalau dah anak Tok Moh ni ada nama Abu seorang, maka masa Tok Moh mati, habis anak-anak Ali tak dapatlah apa-apa harta daripada Tok Moh, daripada tok depa. Yang tu baru nama patah titi. Yang tu baru nama patah titi. Nah, maknanya titi depa ni cucu-cucu ni kan. Ni maksudnya ni cucu lelaki daripada anak lelaki. Hak ni cucu perempuan daripada anak lelaki. Kan? Jadi cucu-cucu ni barulah ketika ini jika ada lagi anak Tok Moh ni selain pada Ali, ada lagi lelaki yang lain. Maknanya ada lagi Pak Tih Abu depa ni contohnya. Ayah depa Pak Long, hak ni Maksu, hak ni Pak Tih. Contohnya, maka kalau masa tok depa meninggal ada lagi Pak Tih, maka barulah yang ni kita nama patah titi. Apa maksud patah titi? Anak-anak Ali tidak dapat mewarisi harta Tok Moh. Pasal apa? Sebab Ali dah meninggal sebelum Tok Moh. Okey? Hak pewarisan anak-anak ni habis ya, patah titi. Pasal apa? Ali ni yang membawa, yang titi nak bawa depa pi dekat Tok Moh dah mati dah. Patah titi depa nak pi kepada Tok Moh. Okey? Tapi jika sekiranya yang ditinggalkan tu tak ada siapa, hak ni je yang tinggal. Maknanya Ali meninggal, dia ada adik dia. Depa dua beradik saja. Maka masa Tok Moh meninggal, Ali dah walaupun dia tak ada, tapi yang tinggal adalah ni anak-anak depa ni, yang tinggal Maksu depa ni. Maksu Nab depa. Maksu Nab ni anak Tok Moh, adik daripada ayah depa. Maka ketika ini taklah depa ni patah titi, bahkan depa ni berhak untuk mendapat harta Tok Moh, mengambil tempat ayah depa. Jadi jangan kita kata senang-senang bila sebut kata dah pok depa mati, maka habis hampa ni patah titi belaka dah, hampa tak boleh dapat harta ni. Maka kita bimbang kalau macam tu akan ada pihak yang mengambil harta secara haram. Sebab depa ni bila depa ni dinafikan, maka kalau kita katakan Tok Moh meninggal tak ada, suami dia tak ada, dah hak lain tak ada, waris dia tinggal hak ni saja, maka Zainab akan dapat 1/2. Habis setengah lagi pergi ke mana? Kan? Maknanya kita kata kalau kita kata ni setengah lagi ni dah bagi kat Zainab, setengah lagi pergi kat siapa? Mungkin Tok Moh ni dia ada saudara dia kan? Hasan, Pak Hasan. Jadi Pak Hasan ni dia punya abang dia. Maka kalau ketika ini, kalaulah disebut, kalau mereka kata, oh hak ni anak-anak Ali tak dapat lah pasal Ali dah mati, maka harta dia, hak asrabah, hak setengah lagi tu akan baik pergi kat siapa? Pergi kat Pak Hasan. Okay tak Ahmad? Pak Hasan ni siapa dia? Syakik dia, saudara lelaki dia. Maka kita bimbang kalau dapat kat Pak Hasan ni bukan pasal apa? Maknanya Pak Hasan telah makan harta secara batil. Tak sepatutnya Pak Hasan dapat, sebab masih ada lagi cucu daripada anak lelaki yang meninggal. Kalau sekiranya Zainab ni ada adik-beradik yang lain, ni anak Tok Moh ni ada lelaki seorang, maka tak ada lah. Tak ada lah kita kata mereka ni
Jadi yang kalau kita kata setengah dapat dekat maksud mereka, setengah lagi dapat kat mereka. Kalau lagi kita kata Zainab, lepas tu ada seorang lagi nama Leha, kan ada makcik mereka nama Leha, tetap juga mereka dapat. Pasal apa? Mereka ni cuma ambil 2/3. Jadi 1/3 lagi dapat kat siapa? Dapat kat ni, anak-anak Ali ni. Hak ni tak patah titi. Yang patah titi ialah jika Tok Mah ni meninggalkan ada lagi adik-beradik Ali yang lain lelaki. Barulah pasal apa masa tu patah titi? Sebab kalau kata sini nama Abu, maka mereka ni akan ambil secara asabah. Bila asabah habis tak ada lah. Dia ni lebih kuat lagi sebab dia anak, mereka ni cucu. Anak lelaki ambil asabah, habis dah. Hak lain pakai tak ada apa. Jadi jangan keliru tu nah. Ya, dalam ni Ali dapat setengah tu barang kan. Ali mati, anak-anak dia makan asabah kan. Maknanya Abu tak ada ni. Abu tak ada. Ya. Dapat setengah, dapat asabah. Dapat asabah baki daripada hak yang dapat kat Zainab tu lah. Tu satu nah. Okey. Kemudian kita ada juga timbul persoalan. Okey. Kalau kita kata kita sebut tadi halangan daripada seorang tu dapat harta ada 3 kan Ahmad kan? Membunuh, berlainan agama atau murtad dan juga hamba. Okey, kita tak ada lah kisah hamba lah ni. Kita kata sama ada 3 tu je. Katalah Din mati Ahmad. Din mati. Din ni dia menikah dengan Leha. Dia ada anak seorang. Anak mereka seorang je. Nama Ali. Okey. Din ada lagi lah. Ayah dia Haji Mahmud. Din ada lagi mak dia Mak Tun. Tiba-tiba Ali ini ialah pembunuh kepada Din. Din mati kerana dibunuh oleh Ali. Ali ni siapa? Anak Din. Berkelahi apa dengan ayah dia. Dia terikat ayah dia. Pak Din ni mati. Okey. Ali berhak tak dapat Ahmad? Ali tak berhak. Bila Ali tak berhak, maka Ali dikira bukan kalangan waris harta. Apa maksud dia? Ketiadaan Ali sebagai penerima, maknanya dinafikan hak Ali kerana dia bunuh ayah dia. Ayah dia mati pasal dia ni. Okey? Maka dikira Leha ini dan siapa-siapa yang bersabit pewarisan harta kira tak ada anak. Tiada anak si mati. Dia tak boleh kira. Ali dia macam sakit. Maknanya Leha ini kalau asal-asal kalau ada Ali, Leha akan dapat 1/4. Tetapi kerana Ali ni tak ada, Din tak ada anak lain kecuali nama Ali sahaja. Okey? Leha kalau asal ada Ali, Leha akan dapat 1/8. Tetapi kerana tiada Ali, maka Leha akan dapat 1/4. Walaupun Ali ada, tetapi Ali ini telah dinafikan hak dia oleh syarak kerana dia membunuh si mati. Kalau tak Ali sakit, dia sakit macam kalau dia sakit tu kira lain lah. Tu maknanya adalah kita punya, kita kata siasatan dia kan, dia sakit mental. Kan contohnya dia sakit mental, jadi dia bunuh ayah dia sakit mental ke apa, yang tu ada pembicaraan dia lah kan. Maknanya nak selidik tu, nak tentukan dia ni Ali ni betul dia bunuh betul ke lagu mana ke, yang tu siasatan dia lah. Tetapi kita cerita ni secara umumnya, jika Ali ini adalah pembunuh kepada ayah dia, maka Ali ni memang tak dapat. Dan bukan saja tak dapat, dia telah dinafikan kewujudan dia. Bila dinafikan kewujudan dia, maknanya apa-apa yang berkaitan pewarisan kira dia tak ada. Maknanya kira kalau kita Din, kalau ada anak Din hak lain tak apalah kan. Tapi kira Din ni anak dia seorang dia je. Ali seorang ni je. Maka bila Ali tak ada, Leha akan dapat 1/4. Macam tu. Jadi Mak Tun ni pun dikira dapat 1/3. Kira tak ada anak. Maknanya kira Din ni kira tak ada anak. Bila tak ada anak, Mak Tun akan dapat 1/3 kan. Dan Haji Mahmud akan dapat bukan dapat 3 mati. Betul anak.
Ya, pasal tinggal ni aja kan. Maka tinggal bila tinggal leha saja. Lepas tu tinggal maktun dan tinggal Pak Mud. Maka ketika ini leha dapat 1/4, maktun dapat 1/3 baki. Pasal apa 1/3 baki? Sebab dia tinggal pasangan dan ayah sahaja. Sebab anak tak ada. Anak ada tetapi anak ni dah dinafikan kewujudan dia di dalam senarai penerima waris. Okey. Maka hak ni satu perkara yang kita kena ingat. Maknanya bila anak tu kita kata ditentukan dia telah disabitkan kata dia ni adalah pembunuh kepada ayah dia, maka terhalang dia daripada mendapat harta dan dinafikan kewujudan dia. Kalau din tu ada anak yang lain, maka kira lah tolak dia sajalah kan. Tapi kalau kita kata maknanya bila tolak dia, kalau kata ada harta din tu ada anak lelaki, anak perempuan apa semua, asabah tu bagi dekat depa tu saja. Tolak Ali ni. Tapi kalau Ali tu seorang-seorang dia saja, anak yang ada, din ada anak seorang dia saja, maka hak lain tu, pewarisan harta yang lain, kita kata kita kira dengan tanpa anak. Din ni tak ada anak. Kalau Ali tak ada anak, maksudnya dia tak ada cucu. Dapat ada? Tak ada. Sebab dia macam mana maksud dia? Dia masa tu. Maksudnya Ali tu dia ada anak. Din. Jadi dapat. Lepas tu dia ada Ali. Lepas tu dia ada Hasan. Macam tu kan? Yo. Din mati. Ali ni pembunuh. Ali tu bunuh Din. Ali bunuh Din. Kita kata Ali ni dah tak senarai apa waris harta. Jadi Hasan boleh dapat ke tak? Oh. Nanti kita tengok Man. Pandai kot Iman tanya. Hasan boleh dapat ke tak? Sebab Ali ni tak dah dinafikan dah. Maknanya Mama rasa tak boleh kata rasa. Nanti kita tengok hukum. Maknanya sebab Hasan ni Ali ni telah dinafikan kewujudan dia. Jadi adakah Hasan ini berhak terima pewarisan harta daripada Din yang mati dengan dinafikan kewujudan Ali. Okey? Pandai Iman tanya. Okey, kemudian kita sambung sikit berkenaan ada hari tu yang kita sebut sebagai hajbu hirman ini. Ada beberapa orang yang dinafikan hak dia secara total. Maksudnya hajbu hirman ni dinafikan hak secara total, iaitu di antaranya ialah datuk. Maksudnya yang pertama kita kata datuk apabila ada ayah. Datuk memang kita bila sebut datuk kita tahu dah datuk sebelah ayah dia. Jadi bila ada ayah maka datuk tak dapat. Ini bab hijab ni. Hajab hirman. Okey. Yang kedua, nenek. Nenek dia dinafikan oleh ibu. Dan juga nenek ni, kalau nenek mana dia dua-dua belah pihak dapat. Tok sebelah mak ataupun tok sebelah ayah, dua-dua dapat. Tetapi dari segi hijab, maknanya kedua-dua mereka, nenek ni, nenek sebelah ibu, nenek sebelah ibu atau nenek sebelah bapa, kedua-duanya dihijab oleh ibu. Tetapi kalau nenek sebelah bapa, dia bukan setakat dihijab oleh ibu, tapi juga dihijab oleh ayah. Maknanya ayah dan ibu. Maksudnya kalau nenek sebelah ibu, kalau ada ibu lagi, maka nenek tu tak dapat. Tapi kalau kata nenek sebelah ayah, tak ada ibu, ada ayah, maka tetap juga nenek tu tak dapat. Sebab nenek sebelah ayah dia hijab oleh ibu dan ayah si mati. Okey. Kemudian siapa lagi yang terhijab? Iaitu cucu. Kan yang tadilah cucu, dia akan cucu lelaki yang kita tahu dah. Kalau sebut cucu ni memang sama ada cucu hak tu je yang berhak dapat kan. Cucu lelaki, anak lelaki, atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Mereka akan terhijab dengan anak lelaki. Anak lelaki saja dia tak boleh kata anak. Sebab anak perempuan tidak menghijab mereka.
yang menghijab mereka adalah anak lelaki, kerana anak lelaki akan ambil asabah. Maka kalau ada anak lelaki, cucu tak dapat. Macam kes patah titi tadi tu. Kan maknanya kalau ada anak lelaki, cucu daripada anak lelaki yang lain tu mati dah, maka tak dapatlah. Pasal apa? Pasal ada paksu mereka yang lain. Ada anak lelaki. Jadi Ibnun juga, anak lelaki ni dia bukan sekadar dia menghalang cucu, tetapi dia menghalang ke semua ahli asabah yang lain. Anak lelaki dia cuma tidak menghalang siapa dia yang tak dapat, yang kita kata senarai tu, anak perempuan saja. Maknanya dia tidak menghalang anak perempuan daripada dapat harta. Tapi kalau dia ada, habis yang kita kata selain daripada 5 tadi tu, semua tak dapat. 5 orang tadi je yang dapat. Maknanya kewujudan anak lelaki, 5 orang yang suami atau isteri, ayah, ibu, anak perempuan, yang tu tetap dapat. Tetapi lain pada mereka tu, bila ada anak lelaki, tak dapat lah, terhijab dah. Jadi sebab tu yang kita kata anak lelaki ni, orang selalu orang tu sebut waris keras. Waris keras tu maksud dia dapat pewarisan harta dia, pewarisan harta daripada ayah dia tu, bila dia ada, habis orang lain akan terhijab. Jadi anak lelaki ni dia punya yang mahjub dengan dia tu banyaklah. Maksudnya yang mahjub tu maksudnya yang terhijab dengan dia, yang terhijab secara hirman terus dengan dia. Memang ramai lah, iaitu senarai kita kata pewaris lelaki yang lain tu, pewaris yang asabah yang lain tu, kecuali ayah, ibu, anak perempuan dan suami isteri. Yang tu saja yang dia tak hijab. Yang lain dia akan hijab belakang. Jadi yang tu hajbu hirman. Okey, begitu juga hijab lagi kita kata yang terhijab juga adalah saudara sebapa. Saudara sebapa dia akan terhijab dengan adanya saudara seibu sebapa. Selain daripada anak lelaki ni, anak lelaki kita tahu dah, anak lelaki memang akan hijab dia yang pegak atas sekali. Maknanya saudara sebapa dia akan terhijab dengan saudara seibu sebapa. Maknanya kalau level tu dapat asabah, level yang mendapat asabah tu tak ada anak lelaki, tak ada ayah, maka dia akan pergi kepada saudara. Bila ada saudara seibu sebapa, maka saudara sebapa akan terhijab. Begitu. Sebab kita tahu dah ranking yang dikatakan ranking asabah. Ranking asabah mesti bermula dengan bunuah dulu, dengan keturunan anak dulu. Anak, kemudian pergi keturunan bapa, kan? Keturunan anak ni siapa dia? Iaitu anak lelaki dan anak perempuan. Yang menghalang orang ni, cucu lelaki. Lelaki. Yang ni dia turun ke bawah tu. Kemudian lapis, kalau tak ada depa ni, barulah turun kepada ubuah. Ubuah iaitu bapa. Keturunan bapa ni siapa dia? Bapa dan juga datuk. Maknanya yang dapat asabah. Okey, yang dapat asabah ni kita tak dapat asabah, dia mesti melihat kepada ranking dia. Tak boleh kita kata tengok bila kata ada lebih harta, oh ni ada saudara dia, saudara kandung, sedangkan dia ada anak lagi atau ada cucu lagi. Maknanya cucu, walaupun dia cucu kepada si mati, tetapi dia lebih tinggi hak dia untuk mendapat asabah daripada bapa si mati. Bapa si mati ni siapa dia? Ni sebuah dengan cucu ni. Tuan. Bukan Tok Wan, Tok Nik dia lah. Bapa si mati kan? Bapak tu nanti tu. Tok Nik kepada cucu lelaki ni, cucu si mati ni. Walaupun kita kata kan macam Din mati. Din ni atas ni Haji Mahmud. Yang ni Ali, yang ni Hasan. Serta Din yang mati. Okey. Bila Ali tak ada, Hasan yang terlebih dahulu mendapat hak pewarisan harta asabah daripada Haji Mahmud. Haji Mahmud dapat je. Tetapi dapat pasal dia adalah ayah, tetapi dia tak dapat asabah.
Pasal apa? Sebab asrabah boleh ke Cucu lagi. dah betul. Ranking cucu tu lebih tinggi daripada ranking Tok bapa. Wan. Tok Wan dia, Tok Wan, Tok Nek dia. Untuk mendapat harta secara asrabah. Asabah. Okey. Nah, kemudian baru kita beralih kepada saudara. Bila saudara ni ranking dia kena saudara seibu sebapa. Kemudian saudara sebapa. Kemudian anak saudara. Hari tu kita sebut Ahmad. Hari tu kita kata lepas saudara seibu sebapa kita sebut anak dia. Bukan, sebenarnya kena saudara sebapa dulu. Pak penakan dia dulu. Pak penakan dulu. Anak saudara seibu sebapa, baru anak saudara sebapa. Anak lelaki semua ni, anak lelaki. Sebab asrabah ni lelaki je. Perempuan dia akan dapat asrabah bila ada hak lelaki yang lain. Okey, ni kena ikut ranking dia. Maka sebab tu kita kata apabila kalau tak ada depa ni, ada saudara, bila ada saudara seibu sebapa, dia akan menghalang hak lain ni. Hak tu maksud dia. Hajbu hirman. Maknanya dia menghalang saudara dia yang lain kerana ranking dia lebih atas, lebih tinggi. Okey. Lepas tu baru beralih kepada yang terakhir ranking dia. Siapa dia Ahmad? Bunuwa, ubuwa, ikhwah, amuma, amun syaqiq, amun li'ab, ibnu amin syaqiq, ibnu amin li'ab. Maknanya barulah masuk kepada nama hak lain tu. Yang keempat iaitu darjat amumah, darjat bapa saudara. Bapa saudara ni kena ingat nak amun dia istilah Arab dia senang pakai amun. Kalau kata hak sebelah mak kita panggil khalun. Yang dapat senarai pewarisan harta adalah amun saja. Khalun tak dapat. Khalun dikira zawil arham. Jadi bapa saudara ranking dia siapa dia? Bapa saudara seibu sebapa, bapa saudara sebapa, anak bapa saudara seibu sebapa dan anak bapa saudara sebapa. Dia. Saudara seibu sebapa. Amun syaqiq ni. Kan kita tadi senanglah amun syaqiq. Kemudian ni amun dia abin. Ibnu amin syaqiq, ibnu amin di abin. Maknanya bila dia tak ada adik, tak ada, kita kata kan, maka dapatlah kepada hak ni. Okey. Sepupu pun boleh makan. Ini sepupu kan? Bila anak bapa saudara maksudnya sepupu. Okey. Katalah cerita dia Din. Tadi ni. Ni yang padang kan? Okey. Din ni dia kahwin dengan Leha. Okey. Leha mati. Dia pun tak ada anak. Din dengan Leha tak ada anak. Leha ni binti Ramli. Din dan Leha. Kita kata Leha binti Ramli. Din bin Mat. Din bin Ahmad. Ahmad Ramli bin Haji Ibrahim. Apa kaitan Din dengan Leha? Pandai amat. Sepupu. Okey. Kan Din ni, Din anak Haji Ahmad bin Haji Ibrahim. Leha anak Ramli bin Haji Ibrahim. Oh, mereka menikah pupu. Mereka menikah sepupu. Okey. Bila mereka menikah sepupu, cerita dia, mereka ni tak ada anak. Leha ni Pak Mat ni pun anak tunggal. Apa nama Din ni anak tunggal. Leha pun anak tunggal kepada Ramli ni. Okey? Cerita dia bila Leha mati, dia hak berhak dapat. Kalau ikut tu Ramli lah. Ramli ni siapa dia? Ayah Leha. Kan? Ayah Leha. Haji Ibrahim mati awal lagi. Haji Leha Leha Ramli, lepas tu mak dia katalah Mak Tun pun dah mati. Maka Ramli tak ada, Mak Tun tak ada, tinggal Din saja. Dia pun tak ada anak.
Ayah tak ada, mak tak ada, apa semua. Okey. Jadi bila begini, bila Leha tak ada anak, Din akan dapat berapa? Dua. 1/2. Tak ada hal lain. Asrabah, bila kita kata maknanya ada lagi setengah dapat asrabah. Asrabah ni nak bagi kat siapa? Anak tak ada. Ayah tak ada. Bapa tak ada. Ayah apa nama Tok Wan tak ada. Kan Leha ni nisbah dengan Haji Ibrahim adalah Tok Wan dia lah. Nampak tak? Haji Ramli ni ayah dia. Ayah dia pun tak ada, mak dia pun tak ada. Ni lepas tu kita tahu Haji Ibrahim tak ada. Okey, Haji Ibrahim maknanya tak ada dah. Orang lain hak dapat makna daripada senarai asrabah tu. Daripada bunuwah memang tak ada. Sebab dia pun tak ada anak. Daripada ubuwah dua-dua tak ada. Daripada apa nama ikhwah pun tak ada. Pasal apa? Leha ni seorang-seorang dia saja. Anak tunggal kepada Ramli dan Mak Tun ni. Okey. Maka setengah lagi tu boleh dapat kat siapa? Haji Ahmad pun tak ada. Mati dah. Kalau tidak Haji Ahmad dah boleh dapat ni. Mati semua, mati. Maka Din berhak dapat setengah lagi asrabah. Atas nama Leha. Atas nama Leha apa? Atas nama dia adalah Ibnu Amin Syaqiq. Oi, dia sapu semua. Dia sapu semua. Ai, kasar. Din dia maknanya dengan kalau ada Ahmad ni nisbah dengan Leha ni sebab dia Pak Mat ni Amun Syaqiq. Kan? Ahmad Pak Mat ni nisbah dengan Leha yang mati adalah Amun Syaqiq. Pasal apa Amun? Dua beradik dengan Ramli. Nampak tak? Anak Haji Ibrahim dua-dua ni. Ramli bin Haji Ibrahim, Ahmad pun bin Haji Ibrahim. Leha anak Ramli. Din anak Haji Ahmad. Mereka ni kahwin sepupu. Tak ada anak. Jadi bila kita kata tak ada anak, asal-asal Din hak dia ni sebagai suami. Dapat setengah. Dapat setengah. Jadi setengah lagi maknanya kena bagi asrabah. Nampak tak? Jadi asrabah tu nak bagi dekat siapa? Tengok yang lima hak yang apa nama ada tu ada Din. Okey, dapat setengah. Ramli pun Pak Ramli dah mati. Mak Tun dah mati. Hak ni Haji Ibrahim pun tak ada, mati dah. Kan? Jadi dah dia pun tak ada anak, maka tak ada lah hak lain kat bawah tu. Anak cucu pun tak ada kan? Dah bahagian ubuwah, bunuwah tak ada. Bahagian ubuwah pun tak ada. Bahagian amun, umumah pun tak ada. Ikhwah pun tak ada. Pasal apa? Leha ni anak tunggal kepada Ramli. Kalau lah Leha ni ada adik-beradik dia lagi, kemungkinan kalau kata ada adik-beradik dia lelaki, habislah Din tak dapat dah kan hak bahagian asrabah tu. Kalau perempuan dia dapat lagi. Maknanya ada lagi lah apa nama kalau kita nak kata adik-beradik perempuan dia, kalau masih ada tak ada lah. Kalau kita ni aul jadi aul dah. Tapi kalau kita tadi seorang, Leha ni seorang-seorang dia, maka ada lebihan harta asrabah tu boleh dapat dekat Din atas nama Din ini adalah Ibnu Amin Syaqiq. Ya. Maknanya sepupu. Maksudnya Din dapat kesemua harta Leha atas sifat separuh, 1/2 dapat atas nama suami, 1/2 lebihan harta asrabah atas nama Ibnu Amin Syaqiq. Boleh lagu tu? Boleh. Maknanya apa nama Din ini boleh dapat kesemua harta Leha. Okey. Kemudian ada timbul apa nama istilah akhun mubarak. Mubarak. Ni mau duk panggil ni, mubarak. Okey. Lawan dia adalah akhun mash'um. Bukan mushroom. Mushroom pula dah. Mash'um. Okey. Akhun mubarak lawan dia adalah akhun mash'um. Mubarak ni akhun yang diberkati. Nama kalau makna mubarak tu maksudnya diberkati kan. Mash'um lawan dia dikeji. Dikeji ya.
hak ni dipuji, hak ni dikeji. Hak ni diberkati, hak ni. Maksudnya mubarak ni maksudnya kalau dia ada orang syok. Kalau akhun masy'um ni maksudnya pasal dia ni orang meluat lah. Hak ni. Apa maksud dia? Dalam pewarisan harta apabila seorang tu meninggal, ada kadang-kala seorang itu dikatakan dia akhun mubarak, iaitu kerana dia adalah maka saudara perempuan dia akan dapat harta. Okey, hak tu akhun mubarak. Maksudnya kalau dia tak ada, perempuan tu tak dapat harta. Maka kerana dia ada, perempuan tu dapat harta. Maka perempuan tu, saudara perempuan dia seronoklah dengan keadaan, dengan kewujudan dia. Maka disebut dia sebagai akhun mubarak. Ada pun akhun masy'um. Hari kita bagi contoh. Akhun masy'um, pasal hang ada ni aku beri tak dapat. Kan? Kalau kata tak ada lah lelaki tu, maka dia tersenarai dalam penerima harta. Tapi pasal ada kawan tu, maka dia terhalang daripada menerima harta. Yang tu akhun masy'um. Okey. Contoh. Macam kes tadi tu kan. Kalau sebab kerana tidak ada pak menakan mereka, mereka hanya ada seorang mak menakan, ayah mereka mati, tok mereka mati. Ayah mati dulu. Mereka ni cucu. Oleh kerana pak menakan tak ada, tinggal mak menakan, cucu ni boleh makan. Maka itu dipanggil akhul mubarak lah. Betul? Tapi dia tu tak ada. Dia bukan hak tu. Dia akhul mubarak ni contoh dia macam ni. Betul ya? Hak tu dari, tapi dia istilah akhul mubarak ni contoh dia. Okey macam ni seorang tu dia mati, dia meninggalkan dua anak perempuan. Okey, dua anak perempuan, seorang cucu perempuan, kan, dan seorang cucu lelaki. Okey, bila dua anak perempuan akan dapat berapa Ahmad? 2/3. Cucu perempuan dengan cucu lelaki ni tak kira lah. Dia tak kira bilangan. Cucu perempuan dengan cucu lelaki ni, dia akan dapat apa? Asabah. Okey. Yang ni, siapa dia yang dikatakan akhul mubarak di sini? Anak perempuan. Cucu lelaki. Dia ni dikatakan akhul mubarak kepada cucu perempuan. Apa maksud dia? Kerana dia ada lah, maka cucu perempuan ni dapat harta. Dapat melalui asabah. Sebab, cuba kita bayang kalau dia tak ada. Bila dia tak ada, dua anak perempuan dan tinggal seorang cucu perempuan. Dua anak perempuan akan dapat 2/3. Cucu perempuan akan dapat apa? Tak dapat dah. Dapat. Pasal apa tak dapat? Sebab dah anak perempuan, bahagian anak perempuan tu dah memenuhi 2/3 bahagian yang paling besar. Yang anak perempuan, saudara perempuan apa boleh dapat? Perempuan boleh dapat hanyalah hak mereka adalah 2/3. Okey? Jadi akhul mubarak ni dia kumpulan akhul mubarak tu dia tu ada. Ya. Dia ada. Kerana dia ada lah orang tu yang dapat. Ya, kerana dia ada lah maka cucu perempuan ni dapatlah asabah. Nampak? Kalau lah kata tak ada, kalau kata tak ada cucu lelaki, macam ni saja yang ada. Dua anak perempuan dan seorang cucu perempuan. Seorang ke dua orang ke apa pun cucu perempuan dapat tak dapat dah. Sebab anak perempuan dah mengambil tempat sulusain 2/3. Dah mengambil hak 2/3. Dia kalau anak perempuan tu seorang, dia tak makan 2/3, dia makan ya, dia makan 1/2. 1/2. Ya. Kan? Dia makan 1/2, cucu perempuan boleh dapat lagi 1/6. Okey. Takmilah sulusain. Ini kita kira anak perempuan dah dapat dah 2/3. Okey, bila dia dapat anak perempuan 2/3. ni dia paling banyak pun 2/3. 2/3. Lepas berapa beradik pun 2/3 je. Okey, 2/3. Maknanya kalau cucu perempuan, kalau kata seorang anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan akan dapat 1/6. Takmilah sulusain tu yang kita kata tu. 1/2 campur 1/6 jadilah 2/3. Okey? Tetapi kerana bila dah dua anak perempuan dah dapat 2/3, maka cucu perempuan tak dapat lagi. Habis gugur dia punya hak pewarisan dia.
Dia tak boleh dapat, dia kata loh, kenapa tak boleh dapat asrabah? Macam mana siapa dia nak asrabahkan dia? Tapi bila kawan ni, ada dalam kes kawan ni, cucu lelaki ni lah yang menyelamatkan dia. Bila selamatkan dia, maka cucu lelaki ni lah yang disebut sebagai akhun mubarak. Akhun mubarak. Istilah akhun mubarak. Begitu juga contohnya kita kata kalau dua yang ditinggalkan tu adalah contohnya dua saudara perempuan. 2 ke 3 begitu lah. 2 saudara perempuan seibu sebapa. Okey. Dia maksudnya nikah tak ada anak. Kemudian dia tinggal seorang lagi saudara perempuan sebapa. Macam tu juga kes dia. Bila 2 orang saudara perempuan seibu sebapa, dia akan dapat 2/3. Semok-sepok ni. Kan? Jadi kalau ada ni dia seorang saudara perempuan sebapa tak dapat dah. Pasal dah hak perempuan dah dapat dah 2/3. Tapi tiba-tiba ada seorang saudara lelaki sebapa. Maka saudara lelaki sebapa ni lah yang menyelamatkan dia, akan menjadikan dia dapat asrabah. Dapatlah hak harta dia. Jadi akhun hak ni lah, saudara lelaki sebapa ni lah yang disebut sebagai akhun mubarak. Pasal dia ada, maka saudara perempuan berhak dapat harta asrabah. Kalau dia tak ada dah saudara perempuan ni. Tak tersenarai dah sebagai penerima harta. Itu akhun mubarak. Ada pun akhun masy'um, pasal dia ada, kawan tu tak dapat. Contoh dia, seorang tu mati meninggalkan suami. Dia meninggalkan ukhtun syaqiqah, seorang saudara perempuan seibu sebapa, dan dia meninggalkan ukhtun, satu saudara perempuan sebapa, dan satu saudara lelaki sebapa. Okey, ketika ini maknanya suami makan 1/2. 1/2 pasal Dia tak ada anak. Seorang saudara perempuan seibu sebapa dapat berapa, Ahmad? 1/2 juga. Depa ni makan asrabah. depa ni makan asrabah kan? Asrabah dah tak ada lah. Masalahnya asrabah dah tak ada, pandai. Sini dah 2, sini 1. Asrabah kan tak ada ni. Tak ada lah depa ni, pasal apa? Tak ada hak untuk asrabah sebab harta dah habis. Tapi cuba kalau kata kawan ni tak ada. Saudara lelaki sebapa tu tak ada. Depa akan dapat 2/3. Dia akan dapat berapa ni? Dia akan dapat 2/3 sekali dengan SPIB. Dia lain, dia punya darjat dia lain. Dia akan dapat 1/6 takmilah sulusain. Okey? Kalau tak ada saudara lelaki sebapa, ada saudara lelaki sebapa, dia akan asrabah. Tapi kalau tak ada dia ni, dia akan dapat 1/6. Bila 1/6, masalah akan jadi, asal masalah akan jadi 6. Kawan ni setengah, 3, 1. Dia akan jadi masalah apa kita sebut? Aul. Nampak tak? Jadi masalah aul, kawan ni dapat tak? Dapat 1 bahagian. Jadi tu yang kita kata jadi maksudnya masing-masing ni akan dapat 3/7, 3/7, 1/7. Kena kira aul kepada 7 dah. Oh ni dapat. Pasal apa? Pasal tak ada ni. Tapi bila dia ada, maka bila dia ada kan tadi bila dia ada, kawan ni akan depa akan jadi dapat asrabah. Bila asrabah tak dapat harta. Habis. Kan? Maknanya bila habis gitu, maksudnya habislah cerita, tak ada dah. Jadi sebab tu dia panggil akhun masy'um. Maknanya kerana dia ada, aku tak dapat harta. Okey? Pasal dia ada, maka dia ni tak dapat harta. Akhun masy'um, saudara yang dikeji, maknanya masy'um. Pasal hang ada, aku tak dapat harta. Cuba kalau hang tak ada, aku dapat juga 1. Nampak? Kena bunuh. Mana ada kena bunuh apa? Kena bunuh Yang ni cerita dia, bila ni dia jadi aul. Aul 6 ila 7. Maka
Siapa yang dikatakan akhun masy'um di sini, siapa dia? Ni SLB. SLB ni akhun li abin. Dia adalah akhun masy'um dalam kes ni. Akhun masy'um kepada bintun. Bintun tak dah apa nama ukhtun li abin. Nampak? Pasal dia ada lah, maka ukhtun li abin terhalang dapat. Pasal apa? Bila dia ada, dia akan ambil asabah. Bila asabah, 1/2, 1/2, habis. Kan? Tak ada lah timbul asal masalah dia 6. Sebab asal masalah kan dia 2. Kau boleh kat suami setengah, boleh kat saudara perempuan setengah. Habis, tak ada lah asabah dia apa. Tapi kalau dia tak ada, saudara lelaki tak ada, dia ni berhak dapat. Sebab dia adalah orang yang tersenarai dalam warisan tu. Kawan ni baru dapat setengah. Jadi dia akan dapat 1/6. Takmilah sulusain tu. Jadi 1/6, mana dia akan jadi aun. Tapi aun tak apalah. Kita akan ubah masalah pergi jadi aun. Boleh? Wallahu a'lam. Jadi yang tu yang disebut sebagai akhun mubarak dan juga akhun masy'um di dalam faraid. Yang baik daripada Allah, salah silap, kelemahan diri mama sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.